الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi umur yang panjang kepada kita, masih lagi memberi kesihatan yang baik kepada kita sehingga kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke hari akhirat nanti. Muslimin dan muslimat sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi berkaitan dengan akhlakul mu'minin, akhlak orang-orang yang beriman. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, tazakkaru qawlallahi ta'ala wa ma yu'ammaru min mu'ammar wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Wahai tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, tazakkaru qawlallahi subhanahu wa ta'ala, ingatlah kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'ammaru min mu'ammar, tidaklah seseorang tu dipanjangkan umur, wa la yunqasu min umrihi, atau dipendekkan umur, illa fi kitab, kecuali benda tu berada di dalam kitab, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dipanjangkan umur sampai 100 tahun, ada orang dipendekkan umur beberapa tahun. Maknanya segala-galanya adalah di dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lamu ayyuhal ikhwah innahu lan yu'mar ahadun ala wajhi hadhihi al-ard. Ketahuilah bahawa tidak ada seorang pun yang dipanjangkan umur selama-lamanya, tak ada. Fakam min umamin 'ashat mi'at as-sinin ala hadhihi al-ardi fa aina hum wa aina ajdaduna. Betapa ramai di kalangan umat yang terdahulu hidup beratus-ratus tahun di atas muka bumi, tetapi di mana mereka sekarang? Adakah mereka ada lagi? Tak ada. Wa aina ajdaduna, dan di manakah datuk nenek kita? Pun tak ada kan? Laqad matu, mereka semua telah meninggal dunia. Wa qadat a'maruhum, dan umur mereka telah pun tamat. Fal a'maru mahdudatun, umur ini hanyalah benda yang mahdudah, terhad. Tidak ada umur yang panjang sepanjang-panjangnya, tak ada kan. Wa'lamu anna al-mauta huwa mufaraqatur ruhil jasada. Ketahuilah bahawa mati ni merupakan perpisahan roh terhadap jasad. Sekarang kita roh ada, jasad ada, tu kita hidup. Apabila roh dah berpisah daripada jasad, maka matilah kita. Wa innahu intiqalun min halin ila halin, dan sesungguhnya mati merupakan perpindahan dari satu keadaan kepada satu keadaan. Wa min darin ila darin, dari satu negeri ke satu negeri, maksudnya dari alam dunia ke alam akhirat. Wa innan nasa 'indal mauti ala halain, dan ketahuilah bahawa manusia ni ketika mati ada dua keadaan, ada dua keadaan. Imma muhibbun li liqa'illahi fa yuhibbullahu liqa'ah. Golongan yang pertama adalah golongan yang nak kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun nak jumpa dengan dia. Maksudnya kita orang yang beriman ni, kita apabila kita mati, kita akan bertemu dengan Tuhan kita, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cintakan kepada pertemuan tersebut sebab kita berada di dalam persediaan dan persiapan. Itu maksudnya kan. Wa imma karihun al-liqa'a wa imma karihun li liqa'illahi ta'ala fayakrahu Allahu liqa'ah. Ada golongan yang kedua, dia ni macam tak ada persiapan, maka dia tak suka nak jumpa Allah. Allah Ta'ala pun tak suka nak jumpa dia.
Sebab itulah di hari akhirat orang-orang yang beriman diberi peluang untuk jumpa Tuhan mereka, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil nikmat ahli syurga yang paling besar. Manakala orang yang tak beriman tak akan dapat jumpa Allah. Yang dikatakan hisab, hitung tu lain cerita. Tapi maknanya kita nak jumpa Tuhan kita ni dalam keadaan kita buat persiapan lah menjadi ahli syurga dan barulah kita jumpa dengan Tuhan kita. Maksud dia kata imma muhibbun li liqa'illah, yang pertama golongan yang cintakan Allah, nak jumpa dengan Allah, fa yuhibbullahu liqa'ah, Allah Taala pun cinta nak jumpa dengan kita. Yang kedua wa imma karihun li liqa'illah, yang kedua golongan yang orang panggil tak suka, tak ada persiapan untuk jumpa Allah, fa yakrahullahu liqa'ah, dan Allah Taala pun tak nak jumpa dengan mereka. Bahaya tak jumpa Allah Taala kan. Nak masuk syurga ni kena redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuhal ikhwatul kiram, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, laqad bayyana an-nabiy alaihi salatu wassalam anna qiyam al-laili min asbabi dukhulil jannah. Jadi masalah ni kita sambung bahagian akhlakul mukmin, iaitu bahagian qiyamul lail yang kita sambung pada minggu lepas. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bahawa qiyamul lail merupakan di antara sebab masuknya ke dalam syurga. Jadi kalau kita nak kepada syurga ni, dia kena ada bawa bekalan qiyamul lail. Sebab itulah kita katakan bahawa qiyamul lail merupakan tijaratul mukminin, perniagaan orang-orang yang beriman. Maknanya kalau kita nak pergi ke sana tu, biarlah pahala sembahyang jemaah ni banyak, pahala puasa banyak, pahala sedekah banyak, pahala mengikuti kuliah-kuliah macam ini banyak, pahala qiyamul lail banyak, pahala baca Quran banyak. Itu dipanggil tijaratul mukminin. Itulah kaya akhirat, kaya di hari akhirat. Wa huwa wa'dun minallahi li'ibadihi, ini merupakan janji Allah kepada hamba-hambanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nasu afshus salam, wahai manusia, sebarkan salam. Mana jumpa orang bagi salam. Wa at'imut ta'am, dan jamulah makanan. Kita jamu orang, kita ajak orang mari makan. Wa sallu wan nasu niyam, sembahyanglah kamu ketika mana orang lain sedang tidur. Mana kita bangun malam, kita bertahajud, orang lain tengah tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk dalam syurga dengan selamat. Maknanya janji Allah kepada hamba-Nya, iaitulah orang yang sentiasa mengerjakan sembahyang sunat tahajud ni. Nabi kata tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan yang selamat. Wala takunu samaratu qiyamil laili fil akhirah faqat. Dia kata samarah, hasil qiyamul lail ni kita buat kita dapat pahala. Kita buat kita dapat pahala. Dia bukan di hari akhirat semata-mata. Fallazi yaqumul laila yash'uru halawatan wa lazzatan wa rahatan wa sakinatan fid dunya aidan. Orang yang bangun malam ni, jiwa dia merasai satu jiwa yang halawah. Halawah ni makna dia kemanisan jiwa. Walazzatan, keseronokan jiwa. Warahatan, kerehatan jiwa. Wasakinatan, ketenangan jiwa. Betul kan? Kalau kita bangun malam kan, maknanya kita akan dapati halawah, kemanisan. Walazzatan, lazat. Warahatan, kerehatan. Wasakinatan, ketenangan. Fid dunia aitan, itu di dunia. Apatah lagi di hari akhirat. Orang yang sentiasa bangun malam ini, pahala bangun malam ni berkedung-kedung banyaknya. Itu yang kita nak. Ayuhal ikhwatul kiram, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, kulluna muznibun, kita semua ni banyak dosa. Betul. Kau tak ada orang di kalangan kita ni tak ada dosa. Ada dosa. Muqsirun, lalai kan. Contohnya kalau sembahyang tak ada yang khusyuk 1% antaranya kan. Fama ajdaruna an natruqa baballahi waqta as-sahr wa nas'aluhu al-maghfirata war-rahmata. Alangkah selayaknya, alangkah sayugianya kita ketuk pintu Allah. Pintu Allah tu maksudnya kita ketuk
qiyamul lail, pada malam hari. Waktu sahar, pada waktu malam hari itu, pada waktu akhir malam tu, wa nas'aluhul maghfirata war rahmata, dan kita minta keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tu galik dengan tidur, tenggelam dalam tidur, sedangkan pintu Allah Taala ni sentiasa terbuka, kita kena ketuk supaya Allah Taala turunkan kepada kita keampunan dan kerahmatan. Boleh Innal baita allazi yuhyi al-laila bil qiyami baitun tahuffuhu al-malaikatu. Rumah yang dihidupkan dengan qiyamul lail, kita bangun malam, isteri kita bangun malam, anak-anak bangun malam, bertahajud sama-sama. Baitun tahuffuhu al-malaikah, rumah yang dikelilingi oleh malaikat, didatangi oleh malaikat, apa lagi? Yang penting dikelilingi oleh malaikat, didatangi oleh malaikat. Wa tatanazzalu alaihi rahmatu, dan rahmat Allah Taala turun bagi mereka yang qiyamul lail. Wa tasuduhu sa'adatu, dan dipandu oleh kebahagiaan. Sebab itulah orang tanya kita, kebahagiaan yang sejati adalah orang yang bahagia jiwa dia, bukan orang yang kaya semata-mata. Tak semestinya kaya tu bahagia. Betapa ramai orang kaya tapi akhirnya bercerai. Tapi kalau sekiranya isteri bangun malam, suami bangun malam, anak-anak bangun malam, itu dipanggil baitus sa'adah, rumah yang bahagia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili. Allah Taala merahmati seorang lelaki, seorang suami yang bangun malam. Wa salla, lalu dia menunaikan sembahyang tahajud. Wa ayqaza imra'atah, dan dia mengujudkan isteri dia. Fa in abat nadha fi wajhil ma'a, sekiranya isteri tak nak bangun, dia ambil air, dia renjis di mukanya. Rahimallahu imra'atan qamat min al-laili fa sallat wa ayqazat zawjaha. Allah Ta'ala merahmati seorang isteri yang bangun malam, lalu dia menunaikan sembahyang tahajud. Wa ayqazat zawjaha, dan dia pun mengejutkan suami dia. Fa in aba, kalau suami dia tak nak, nadahat fi wajhi al-ma'a, lalu dia pun ambil air, dia renjis di muka suami dia. Maknanya kehidupan suami isteri yang penuh dengan kebahagiaan. Wa mimma yu'inu ala qiyamil lail, di antara perkara yang dapat membantu kita untuk kita bangun malam dengan mudah. Awalan, yang pertama, al-ikhlasu lillahi ta'ala. Yang pertama, kita kena ikhlas. Tanamkan dalam hati kita, aku ni betul-betul nak bangun malam. Tanamkan dalam hati kita. Kama amarallahu ta'ala bi ikhlasil amali lahu duna ma siwahu, sebagaimana yang Allah Ta'ala jelaskan suruh kita ni ikhlaskan amal untuknya, kepadanya, bukannya yang lain. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka disuruh kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah secara ikhlas, secara ikhlas, lahuddin, mukhlishina lahuddin. Fa kullama qawiya ikhlasul 'abdi kana aktsara tawfiqan. Setiap kali kita ni betul-betul ikhlas, maka taufik tu banyak. Mana pun banyak. Contohnya kita datang ke masjid untuk menunaikan sembahyang berjamaah, kita ikhlaskan diri kepada Allah Ta'ala, kan? Lalu Allah Ta'ala kurniakan kepada kita taufik. Ya tuan-tuan sekalian, ni boleh mari masjid ni kerana ada taufik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tuan-tuan sekalian tak ada niat ikhlas lillahi ta'ala mari masjid, Allah Ta'ala tutup pintu, tak nak mari masjid, tak ada perasaan nak mari masjid, tak ada, kan? Tapi tuan-tuan sekalian kerana ikhlaskan diri lillahi ta'ala, Allah Ta'ala buka, itu boleh mari masjid tu. Kana aksara taufiqan ila ta'ati wal qurbat. Jadi apabila kita ikhlaskan diri kepada Allah Ta'ala dengan sepenuhnya, Allah Ta'ala buka taufik kepada kita untuk nak melakukan ketaatan dan perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanian, yang kedua, yang pertama kena ikhlas. Yang kedua, an yastash'ara, an yastash'ira muridu qiyamil laili anna Allah Ta'ala yad'uhu lil qiyam. Yang kedua, orang yang nak bangun malam ni, dia kena ada perasaan dalam hati dia ni bahawa Allah Ta'ala seru dia untuk bangun malam, seru dia untuk bangun malam. Kena ada perasaan macam tu.
Faqala ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, qumil lail, bangun malam. Bangun malam. Illa qalilan, kecuali sedikit, nisfahu, separuh darinya, awin qus minhu qalilan, ataupun sedikit daripadanya, awzid alaihi, ataupun tambah lagi, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara bertajwid, tertil. Maknanya Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, qumil lail, bangun malam. Jadi Allah Ta'ala ajak kita ni untuk bangun malam, seru kita. Yang ketiga, sadisan, ma'rifatu fadli qiyamil lail. Untuk menyenangkan kita bangun malam, yang ketiga, kita kena tahu apakah kelebihan qiyamul lail. Apakah kelebihan dia? Faman arafa fadla hadhihi al-ibadah harasa ala munajatillahi ta'ala. Orang yang tahu kelebihan bangun malam ni, maka dia pun rasa nak bermunajat kepada Allah, rasa ingin bermunajat kepada Allah Ta'ala. Wal wuquf baina yadayhi fi zalikal waqt, pada ketika itu dia nak menghadap Tuhan, menghadap Allah Ta'ala. Wa mimma jaa fi fadli hadhihi al-ibadati ma sabata min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, daripada kelebihan terhadap ibadah ini, apa yang sabit daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus salati ba'da as-salatil maktubati as-salatu fi jawfil lail. Sembahyang yang paling afdal selepas daripada sembahyang fardu 5 waktu ni adalah sembahyang yang ditunaikan pada akhir malam. Afdalus salati ba'da as-salatil maktubah as-salatu fi jawfil lail. Sembahyang yang paling afdal selepas daripada sembahyang yang fardu adalah sembahyang yang dilakukan pada akhir malam. Jadi maknanya sembahyang yang paling afdal lah selepas daripada sembahyang fardu, itu kelebihan dia. Rabi'an, yang keempat, an-nazaru fi hadis salafi was salihin fi qiyamil lail wa mada luzumihim. Yang keempat, kita kena tengok orang-orang yang salih yang dahulu, di mana mereka ini sentiasa melazimi qiyamul lail, tak putus-putus setiap malam. Faqad kana as-salafu yatalazzazuna biqiyamil lail. Orang-orang yang salih, yang salafus salih, mereka ini merasa yatalazzazu, lazat. Qiyamul lail ni bagi mereka satu perkara yang sangat seronok, lazat, sedap. Macam mana kita nak kata lagi ya? Wa yafrahuna bihi ashaddal farah. Mereka ini sangat gembira boleh bangun qiyamul lail ni. Allahu akbar, rasa sangat gembira. Panggil yafrahun, gembira. Asyaddal farah maknanya terlalu gembira. Qala Abdullah ibnu Wahb, berkatanya Abdullah ibnu Wahb, kullu malzuzin innama lahu lazzatun wahidah. Dia kata setiap benda sedap ni sekali je rasanya. Contoh kita makan roti payah, roti payah sedap kali di Lundan ni kan, sedap kan. Tapi masa tu je rasa sedap kan, masa kita makan tu rasa sedap kan. Illa al-ibadah, kecuali ibadat. Fa inna laha salasa lazzat. Ibadat ni 3 rasa lazat dia. 3 kali kita rasa lazat. Yang pertama, iza kunta fiha, ketika mana anda sedang melakukannya. Kita tengah qiyamul lail, ada perasaan seronok tu, perasaan sedap tu ketika kita buat. Wa iza tazakkartaha, ketika anda ingat, oh malam tadi aku bangun qiyamul lail, Allah sedapnya. Wa iza u'tita sawabaha, yang ketiga ketika mana anda diberi pahala. Maknanya qiyamul lail ni ada 3 kelazatan. Yang pertama, ketika mana anda sedang melakukannya, rasa sedap. Yang kedua, ketika mana anda mengingatinya. Dan yang ketiga, ketika mana anda beri pahala berpanjangan. Jadi makna dia bandingkan dengan makan roti payah tadi, jauh beza. Roti payah sedap tapi sekali tu je kan. Tapi kalau sekiranya pahala ibadat ni, ya Allah kan, seronok yang tak ada pada orang. Sebab itulah kita tengok orang-orang yang bukan Islam masuk Islam dengan cara yang betul lah. Dia rasa satu keseronokan yang tak pernah dia rasa Islam ini, satu
ketenangan jiwa yang tak pernah dirasai selama ini. Tu maknanya apatah lagi orang yang bangun malam, keseronokan tak ada pada orang lain, hanya ada pada diri sahaja. Wa qala Muhammad ibn al-Munkadir, ma baqiya min lazati dunya ila salas. Berkatanya Muhammad bin al-Munkadir, rasanya al-Munkadir, dia kata ma baqiya min lazati dunya ila salas. Kelazatan dunia ni ada 3 yang kekal bagi dia. Yang pertama dia kata qiyamul lail. Qiyamul lail ni satu benda yang seronok, satu benda yang sedap, satu benda yang lazat, satu benda yang apa lagi ya? Siapa yang bangun malam dia rasalah. Yang kedua dia kata wa liqaul ikhwan, dapat jumpa kawan baik. Betul tak? Kita mari masjid, kita jumpa kawan-kawan kita kan, seronok kan. Wassalatu fi jama'atin. Yang ketiga, sembahyang secara berjamaah. 3 ni dia kata kelazatan dunia yang kekal sampai bila-bila. Yang pertama dia kata apa? Qiyamul lail, ibadat qiyamul lail. Yang kedua, waliqaul ikhwan, dapat jumpa kawan-kawan. Yang ketiga, wassalatu fi jama'atin, sembahyang dalam secara berjamaah. Keseronokan. Boleh. Khamisan, yang kelima, an-naumu ala taharatin. Kalau kita nak bangun malam dengan mudah, dia kata ketika mana kita nak tidur, kita kena berwudu kan. Taqaddama hadis al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu wa fihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ada pada hadis al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka bis-salati." Apabila kamu nak tidur, kamu kena berwudu sebagaimana wudu kamu nak sembahyang. Jadi maknanya disunatkan kita berwudu ketika mana kita nak tidur. Okey. Sadisan, yang keenam, at-tabkiru bin naumi. Kita kena tidur awal. Jangan tidur lewat. Pukul 2 baru nak tidur, pukul 1 baru nak tidur. Tidur awal, lepas isyak beberapa tu tak ada kerja apa-apa, pukul 11 tu boleh tidur dah kan. An-nawm ba'da al-isya'i mubakkiran wasiyatun nabawiyyatun. Orang yang mana kita tidur selepas isyak, maksudnya tak lama lah selepas isyak tu kita ada apa-apa kita buat kan. Tapi janganlah terlalu lama sangat. Merupakan satu pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khuslatun hamidatun, itu merupakan satu khuslah, maknanya satu sikap yang baik, satu sikap yang bagus. Wa adatun sihhiyatun, dan kebiasaan yang sihat. Jadi yang tak bagusnya, betul lah, tak apa ni, kita tak galak bermain futsal pada waktu malam kan. Main futsal menyebabkan tidur pukul 1 pagi. Subuh macam mana kan. Jadi seelok-eloknya kalau tak ada kerja apa-apa, lepas pada isyak tu dalam sejam 2 jam, bolehlah kita tidur. Tujuan kita nak bangun awal. Sabi'an, yang ketujuh, al-muhafazatu 'ala al-azkari syar'iyyati qabla an-nawmi. Sebelum tidur kita ada doanya. Doanya apa? Doa baca apa ni? 3 qul, ayat kursi, doa tidur, dan kalau boleh baca surah Al-Mulk kan. Fa inna hadhihi al-azkara husnun hasinun, apa ni, yaqi, di mana dia kata zikir-zikir yang doa-doa yang kita sebutkan tadi itu merupakan satu benda yang yang dapat menjaga kita ni biiznillahi minasyaitan, dapat menjaga kita daripada gangguan syaitan, wa yu'inu 'alal qiyam, dan boleh membantu kita untuk nak bangun malam. Okey, kita baca doa kan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda nak pergi kepada tilam dia, tempat tidur dia, nak tidur pada setiap malam, Nabi pun jama'a kaffaihi, mana apa, kepal tangan kan, dua-dua tangan kan. Summa nafasa fihi ma yaqra, kemudian Nabi pun siup di kedua-dua kelengan tangan tadi, maka Nabi pun baca qul huwallahu ahad sampai akhirnya. Wa qul a'udzu birabbil falaq, Nabi baca qul a'udzu birabbil falaq hingga akhirnya. Wa qul a'udzu birabbin nas, Nabi baca surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas hingga akhirnya.
summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Nabi pun sapuh seluruh tubuhnya. Maknanya Nabi Nabi baca 3 kul tadi, Nabi pun siup dan Nabi pun sapuh seluruh tubuh dia. Yabda'u bihima ala ra'sihi, bermula daripada kepala wa wajhi dan muka dia, wa ma aqbala min jasadihi, dan apa yang dapat disapu di di jasad ni baginda. Yafa'alu zalika salasa marrat, Nabi pun buat 3 kali. Boleh, mana kita ambil wudu, kita baca 3 kul tadi, seboleh-boleh kita pun sapu seluruh tubuh kita sebanyak 3 kali, bagi menghalang daripada gangguan syaitan dan boleh membantu kita untuk mudah bangun malam. Yang ke-9, yang ke-8, ijtinabu kasratil akli wasyurbi, menjauhkan diri daripada makan terlalu banyak. Makan. Fa innal iksara minhuma min al-awaiqil azimati allati tusriful mar'a an qiyamil laili wa tahulu bainahu wa bainahu. Kerana dikata makan terlalu banyak ini merupakan awaiq azimah, penghalang yang besar yang boleh menjauhkan seseorang itu daripada qiyamul lail. Makan banyak sangat tak boleh ya. Dia kena makan sederhana. Yang berikutnya, mujahadatun nafsi 'alal qiyam, dia kena ada mujahadah. Dia kena ada pada mujahadah, kesungguhan diri. Niat dah, nak dah, dia kena ada mujahadah lah. Maknanya kita pasal loceng, jam loceng, deringan handphone pukul 4.30 pagi, pukul 5 pagi, kita sedar, kita kena bangun, kena ada mujahadah. Yang ke-9, tasi'an, ijtinabu az-zunub wal ma'asi, jauhkan diri daripada dosa dan maksiat. Fa iza arada al-muslimu an yakuna mimman yanalu syarafa munajati Allah ta'ala wal uns bi zikrihi fi zulmil lail falyahzar az-zunuba. Seorang yang ingin mencapai kemuliaan bermunajat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dan nak berzikir pada tengah malam, falyahzaril zunuba, maka dia hendaklah menjauhkan diri daripada dosa. Fa innahu la yuwaffaq liqiyamil lail min man talattaha bi adranil ma'asi. Orang yang berlumuran talattaha man talattaha, maknanya orang yang bergelumar dengan dosa ni tak diberi taufik untuk dia mudah bangun malam. Sebab kita tengok orang yang dosa kan, bergelumar dengan dosa siang hari, malam hari payah nak bangun malam, payah sebab dosa tu. Qala rajulun li Ibrahim ibni Adham, berkata seorang lelaki kepada Ibrahim bin Adham, inni la aqdiru ala qiyamil lail, aku tak mampu bangun malam. Fasif li dawaan, cuba kamu beri ubat kepada aku. Apa ubatnya? Faqal, berkatalah Ibrahim bin Adham, la tu'sihi bin nahar, di siang hari kamu jangan buat dosa. Wa huwa yuqimuka baina yadayhi fil lail, maka malam hari kamu akan dapat bangun qiyamul lail. Maknanya jauhkan diri daripada dosa. Muslimin dan muslimat sekalian, itu bahagian qiyamul lail. Mudah-mudahan jelas ya, yang minggu lepas dan malam ni berkaitan dengan qiyamul lail. Jadi orang tak bangun qiyamul lail, dia akan menyesal dalam kubur. Dalam kubur menyesal sangat, di mana Allah Ta'ala berfirman, ya laitani qaddamtu li hayati. Orang yang masuk dalam kubur dia akan berkata, ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya kada dahulu aku waqgani. Di antaranya adalah qiyamul lail. Jadi orang yang tak ada qiyamul lail di dunia ni, dia akan menyesal satu penyesalan yang sangat sesal. Jadi apa yang disebutkan tadi memang mudah-mudahan menjadi satu pedoman kepada kita, satu dorongan kepada kita untuk berqiyamul lail. Dan tajuk yang berikutnya adalah taharrus sunnah qawlan wa amalan. Kita kena ikut sunnah Nabi ni dari segi perkataan dan juga perbuatan Nabi. As-sunnatu fil lughati, apa makna as-sunnah dalam bahasa? Ibaratun 'anit tariqatil mu'tadah al-muhafaz 'alayha. Maksud sunnah dalam dari segi bahasa
merupakan at-tariqah al-mu'tadah, jalan yang biasa. As-sunnah ni yang terjaga ke atasnya, wallati yatakarraru al-fi'lu bimujibiha, yang sentiasa dibuat. Contohnya sembahyang sunat rawatib, itu dipanggil sunnah kan, maknanya benda yang kebiasaan dibuat dan sentiasa diulang-ulangkan, itu maksud sunnah. Wa minhu qawluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, sunnatullahi fil ladzina khalaw min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Itulah sunnah Allah terhadap orang-orang yang sebelumnya, dan kamu tidak akan dapati kamu tidak akan dapati dalam sunnah Allah itu satu benda yang ada gantian. Maknanya sunnah Allah itu serta berjalan, sunnah Allah kan. Wa fi istilahil fuqaha, dari segi istilah para ulama dia kata, ma kana minal ibadati nafilatan manqulatan 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan sunnah dari segi istilah fuqaha dia kata ibadat-ibadat sunat yang dinakalkan, yang dipindahkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay ma laysa biwajibin minha, benda tak wajib tapi benda sunnah, benda sunat. Wa tutlaqu aidan fi kalamil fuqaha ala ma yuqabilul bid'ah, dan ada setengah yang dari segi tafsiran ulama dia kata sunnah-sunnah ni benda yang bercanggah dengan bid'ah. Ini sunnah, ini bid'ah kan. Apa maksud bid'ah? Sebenarnya kita bincangkan. Jadi maksud sunnah ada dua. Yang pertama, sunnah dengan makna benda yang sunat yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dengan makna sunnah dengan makna benda yang bercanggah dengan bid'ah. Okey. Yaqulu ad-doktor Yusuf Al-Qardawi, tutlaqu as-sunnatu wa yuradu biha ma yuqabilu al-fardha. Yang dimaksudkan dengan sunnah adalah benda yang benda yang kalau ini fardu, ini sunat, itu maksud kan. Wa hazihi la yu'aqab tarikuha, maknanya orang yang meninggalkan benda sunat tidak mendapat dosa. Wala yatabarra minhu wa yusabu fa'iluha, dan orang yang tidak buat benda sunat ni tidak mendapat dosa, sebaliknya orang yang buat dapat pahala. Okey. Wa tutlaqu wa yuradu biha ma yuqabidul bid'ah. Kalau kita sebut secara mutlak, sunnah-sunnah dengan makna benda yang berlawanan dengan bid'ah. Ai al-manhaj wa tariqah an-nabawiyyah fi fahmi din wa tatbiqihi. Makna sunnah adalah benda yang manhaj jalan Nabi untuk kita nak faham agama. Benda faham agama ni benda sunnah, benda yang datang daripada Nabi. Sebab itulah benda yang ibadat ni kita tak boleh nak reka. Contoh dia, sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah ni ada tak selepas Al-Fatihah dibaca apa-apa surah? Tak ada kan. Kalau kita baca bid'ah, itu maksud dia. Sunnah dengan makna ikut Nabi, itu maksud sunnah. Okey. Fi istilahil usuliyin, ataupun dari segi istilah usuliyin, ma sudira anin nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairal quran min qaulin aw fi'lin aw takririn. Apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada Al-Quran, sama ada perkataan atau perbuatan ataupun pengakuan, itu dipanggil sunnah. Sekali lagi, ahammiyatuha, apakah kepentingan sunnah ini? Innal ladzina 'ashu fi suhbati Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'au jami'an fi aqwalihi wa a'malihi a'zamal ahammiyah, la li'anna shakhsiyatahu sallallahu alaihi wasallam asarat fihim fakhalabat albabahum faqat. Orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat segala perkataan Nabi, segala perbuatan Nabi merupakan satu benda yang sangat penting dalam kehidupan mereka, bukan kerana semata-mata peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kesan kepada cara mereka berfikir, bal li'annahum kanu aidan ana i'tiqadin jazimin bi anna zalika kana amran min Allah Ta'ala. Bahkan mereka beriktikad, berpegang, yakin
bahawa apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan satu perintah daripada Allah Taala ditangzimi hayatihim, untuk menyusun atur hidup kehidupan mereka, hatta fi adaqqi tafasiliha, sehingga dalam benda-benda yang paling kecil pun mereka berpandukan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada minggu depan kita akan bincang secara panjang lebar berkaitan dengan tajuk yang baru yang disebutkan tadi. Jadi maknanya kesimpulan bila kita buat pada malam ini adalah, yang pertama, kita kena ada qiyamul lail untuk kita bawa bekalan ke hari akhirat secara selesa. Yang kedua, kita nak bincang pada malam ini sebagai mukaddimahnya, dan pada minggu depan sebagai syarahnya berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang terdapat dalam buku Akhlaqul Mu'minin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.